Istimewa di MHI, Isnin 5 September. Berdepan detik cemas, pengalaman melihat sendiri fenomena kepala air membantu menyelamatkan mangsa terperangkap. Aktiviti cuti sekolah menggunakan kemahiran kendiri. Juga gurauan melampau. Bolehkah tindakan undang-undang diambil? Assalamualaikum, selamat pagi. Inspirasi di pagi hari. MHI menghidupkan pagi anda 5 September bersama saya Naz Rahman dan Fariha On. Pagi Isnin ni macam okey. Kita pakai baju merah sebab tu nak kena bagi ceria. Orang ceria begitu. Saya pun sinar mata kita di pagi hari. Apapun dia rakan anda sebenarnya sihat. Sudah bermulanya minggu bercuti untuk anak-anak yang bersekolah. Yes, jadi pastinya ibu dan bapa sibuk untuk merancang bagaimana sebenarnya nak bawa anak-anak ni pergi berekreasi dan sebagainya sebab seminggu je pun. Tapi bagi anak-anak kita seminggu tu adalah waktu tempoh yang sangat-sangat berharga sebab masa untuk mereka berehatlah sebenarnya. Tepat sekali dan juga untuk mengeratkan silaturahim inilah masanya anak-anak kita akan pandang kepada ibu dan ayah. Kita nak pergi mana minggu ni? Gitu. Jadi harap-harap anda mempunyai persediaan atau ada juga di luar sana seperti anak-anak saya kan baru saja baik sakit. Jadi kita pun berwaspada juga nak bawa mereka keluar dan kata takut-takut juga masih ada penyakit di luar sana. Jadi kepada anda ibu dan bapa ambillah langkah-langkah yang sesuai. Untuk saya keluarga saya ambil pendekatan LL. Apa tu? LL adalah let lu. Kita tengok orang let lu. Okey, tapi kadang-kadang kalau ibu bapa ni dia tahu mungkin ini biasa kalau kita nak pergi bercuti cakap kita pergi pantai lah. Kita pergi air terjun lah. Tapi hati-hati, pastinya kita perlu merancang dengan lebih teliti lah. Sebab kita tahu kan sekarang ni musim hujan, kadang-kadang tak tentu, tiba-tiba hujan, kadang-kadang kita nampak cerah je keluar, tiba-tiba sampai lokasi hujan lebat. Jadi ini kita nak sentuh juga. Tepat sekali. Kita akan sentuh tentang fenomena kepala air yang telah berlaku di Lata Ulu Kasa. Kita masih sedang cuba mendapatkan saksi atau juga mangsa yang telah terlibat. 32 mangsa telah terperangkap di Lata Ulu Kasa, Setiu Terengganu apabila air naik secara mendadak. Waktu tu hujan renyai tak salah saya. Dan air telah naik begitu pantas sehingga 2 kereta telah hanyut di bawah arus deras kalau kita lihat visual di sini. Ini antara paparan, betul. Ini paparan yang dikongsikan oleh antara saksi yang berada di lokasi terbabit 2 hari yang lalu. Pastinya kita tengok sendiri pun bayangkan air sampai melimpah ke kawasan parkir kereta di lokasi ini. Bayangkan katanya 32 yang terkandas, antaranya 13 kanak-kanak. Kita bila dengar 13 orang kanak-kanak tu, itu yang kita gerun. Saya merasa panik dan syukur alhamdulillah tiada kemalangan jiwa yang bila memang akan menjadi satu tragedi yang menyayat hati ya. Dan kerana ia berlaku begitu pantas, mujurlah orang ramai menggembel tenaga, ada yang pergi cari tali dan sebagainya untuk cuba menyelamatkan mangsa yang terkandas. Dikatakan pihak bomba telah sampai ke kawasan hanya pada pukul 8.40 malam. Mereka berada di sana pada pukul 5 petang. Air pasang 3 jam lah. 5 jam. 3 jam lah. 3, 4, 5, 6, 7, 8 setengah. 5 jam lebih mereka berada di sana. Dan sekali lagi syukur tiada kemalangan jiwa. Jadi kita pun sebenarnya kena tahulah kalau kita bawa ke tempat sedemikian kan risiko besar adalah kepala air apabila cuaca yang tak menentu. Ini saya nak kongsikan Ninas di halaman ke-19 berita harian katanya Lata Ulu Kasa masih lagi menjadi tumpuan beriadah walaupun baru 2 hari lepas kejadiannya. Ayo rakyat Malaysia buka mata. Berani tapi berani tidak bertempat begitu ya. Jangan ambil mudah tentang kejadian kepala air ini sebab kita tak tahu kadang-kadang mana yang orang tempatan yang tahu bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan ini dah ada tanda-tanda ni. Tak apa, tapi bagi yang tak tahu kadang-kadang mungkin dia assumption tu yang bahaya. Tepat sekali. Jadi kita masih cuba menghubungi seorang saksi ataupun seorang yang telah berada di dalam kawasan. Sementara itu apa yang kita dapat wawarkan di sini, apa yang telah terjadi,
air tiba-tiba menjadi keruh dalam masa 3 hingga 5 minit. Seorang saksi telah pun perasan sedang mandi-manda dengan keluarga beriadah. Tiba-tiba air ini keruh ni. Dan dia menggunakan akal fikiran dia, sesuatu yang tak kena, cepat-cepat ke tebing tepi kan? ke tepi dan dia cuba menjerit kepada orang ramai, naik, ada tak kena. Nasib baiklah mereka mendengar, mereka cakna dan dia naik tu terus air telah pasang. Okey. Ini di Harian Metro, katanya selidik kawasan berisiko ini antara usaha penyelesaian yang boleh kita lakukan. Mungkin pihak tertentu boleh mengenal pasti mana kawasan berisiko, pastinya dengan kejadian kepala air ni. Jadi bolehlah juga beri amaran awal kepada mereka ataupun penduduk tempatan lah, kan, penduduk setempat di situ. Untuk saya ini harusnya menjadi suatu keutamaan buat ibu dan bapa yang ingin membawa anak-anak mereka beriadah. Kita kena selidik kawasan berisiko ni sebab saya tahu seperti yang kita lihat di paparan akhbar tadi, terlalu berani rakyat Malaysia ya. Hati-hati bercuti-cuti juga hati-hati dengan sekeliling lah. Kan kadang-kadang kita tahu bagaimana bencana alam sekitar ni jadi tiba-tiba. Okey, apa kata kita tengok cuaca dulu? Kalau kita lihat cuaca, ini adalah satu cara untuk kita bersiap sedia untuk kita planning. Inilah dia di sebenarnya. Semua hujan. Semua hujan. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, Johor, Melaka. Ni Selangor, Perak, Pulau Pinang. Semuanya hujan. Hanya di wilayah Persekutuan Putrajaya dan Kuala Lumpur nampaknya matahari masih bersinar. Tapi kalau kita lihat keadaan di sini dan juga di Sabah dan Sarawak, kalau kita lihat hujan juga. Agak dahsyat. Tekan sikit. Dia manja sikit di sini. Manja. Okey. Sarawak dan Sabah, hujan di mana saja. Jadi, apa lagi ibu dan bapa di luar sana, sediakan payung sebelum hujan. Selidik kawasan-kawasan yang berisiko sebelum kita bawa keluarga kita beriadah. Kita tadi pergi sungai, kita tengoklah hujan. Kita nak kongsikan sedikit. Ini antara sukan air juga. Selalu kita dengar sukan ni, kita main dekat Padang. Tapi kali ni dibawa ke sukan sea. Okey, nak tanya Fariha, apakah sukan kegemaran anda waktu sekolah dulu? Hoki, betul. I'm a hockey player. Hoki player. Patutlah gagah perkasa itu. Tapi hoki air macam mana? Boleh tak? Itulah, hoki air ni tak tahu lagi. Boleh bayangkan dia main hoki atas air ke? Kali ni dia main hoki dalam air lah. Kita saksikan, dahsyat. Sukan hoki antara yang popular di dunia. Hoki telah diperkenalkan dalam pelbagai jenis mengikut perbezaan iklim dan negara. Hoki ais, hoki padang, bendi hoki dan yang terbaru dan semakin mendapat perhatian di Malaysia ialah hoki dalam air. Hoki dalam air atau dikenali sebagai octopus ini berasal dari United Kingdom pada sekitar tahun 50-an oleh penyelam British yang terkenal pada masa itu, Alan Blake. Pada tahun 2016, Malaysia memulakan sukan ini dengan penyertaan hanya seramai 10 orang ahli sahaja. Namun, saban tahun, sukan ini semakin diminati ramai dan kini sudah mempunyai 80 ahli dari seluruh Malaysia, termasuk atlet negara yang bertanding di beberapa kejohanan sukan bertaraf dunia, antaranya di Tamasya Sukan SEA 2019 di Filipina. Bagi jurulatih hoki dalam air negara, Roshan Babu Balakrishnan, 35 tahun, dia yang sudah 7 tahun berpengalaman, sentiasa optimis untuk mencari pelapis baru meskipun bukan satu perkara yang mudah. Kalau nak cari atlet juga a bit susah kerana bila pemain-pemain muda ni pace diorang swimming. Lepas diorang dah retire dari swimming baru dia nak cari sukan air yang lain. So kebanyakan atlet yang kita dapat ni player-player yang dah retire dari swimming atau dah capai umur yang maybe towards retirement. Sukan hoki dalam air ini tidak seperti permainan hoki biasa. Sukan ini memerlukan peralatan yang khusus dan kecekapan setiap pemainnya ketika berada di dalam air. Antara kelengkapan utama yang diperlukan oleh seseorang pemain ialah polo cap, snorkel dan mouthguard. Manakala kayu, pak, sarung tangan dan fin pula ialah peralatan khusus untuk bermain sukan hoki air ini. Kedalaman air antara 2 hingga 4 meter diperlukan manakala setiap pasukan hanya terdiri daripada 10 orang pemain. Menariknya, hanya 6 orang yang akan berentab di dalam kolam
manakala 4 lagi menjadi pemain simpanan. Setiap pemain juga perlu menjaringkan gol bagi mendapatkan mata dan menghabiskan 30 minit masa permainan bagi menandakan kejayaan. Maniganda Kertan, 23 tahun, pemain hoki air terawal dan juga ketua pasukan Malaysia. Pembabitannya dalam sukan air ini banyak mencabar kemampuan diri, terutama membina hubungan chemistry sesama pasukan. Kita ada training kita. So some days kita buat fitness, some days kita buat macam gameplay training semua. So gameplay training tu memang untuk build kita punya chemistry lah dengan player tu. Untuk fitness tu memang susah sikit. Kita ada buat swimming, tapi kita kena mix dengan tahan nafas dalam air, sprint underwater dengan fin. Kita pakai fin. So kita kena underwater dengan fin. Lepas tu memang full on tahan nafas lah. Tahan nafas, macam mana nak naik, macam mana nak pergi bawah balik, macam mana nak nafas, tu semualah. Kru Malaysia hari ini berkesempatan mengikuti latihan hoki air yang diadakan bersama atlet negara. Keterujaan untuk merasai sendiri memberikan satu pengalaman yang cukup berharga kerana dapat mempelajari teknik pernafasan yang betul ketika berada di dalam air selain kecekapan mengendalikan puck untuk menjaringkan gol. Baik, saya baru saja selesai bermain hoki dalam air atau lebih dikenali sebagai underwater hoki. Permainan ini nampak senang tapi hakikatnya ia bukanlah mudah seperti yang disangka. Ia memerlukan kekuatan fizikal dan mental untuk bermain di dalam kolam ini. Dan kepada sesiapa yang suka cabaran, inilah tempat yang terbaik. Semoga sukan ini akan terus menempa nama dan melahirkan lebih ramai pemain hoki air yang hebat demi Malaysia yang tercinta. Oh, nasib baik bertubuh sasa juga wartawan kita Amirul ya. Saya tengok pun penat. Syabas di atas story anda. Well done. Betul. Saya rasa itu cukup menarik lah. Itulah dia. Kalau sesiapa saja yang sukakan cabaran kan, cabaran baru bolehlah bersama dengan hoki air. Itulah dia. Awak pun boleh cubalah berubah arah sikit ya. Bercerita tentang air. Sebentar tadi kita baru saja cerita tentang tragedi yang telah berlaku di Lata Ulu Kasa, Setiu, Terengganu, dan alhamdulillah kita bersama dengan Siti Nur Lilianis Muhammad Ghazali yang berada di kawasan sewaktu kejadian. Assalamualaikum. 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 Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar dari Terengganu? Semuanya bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma cuaca hujan. Cuaca masih hujan lagi ya? Ya. Hujan lebat ke, renyai ke macam mana? Hujan renyai. Hujan renyai. Okey, dekat Terengganu ni walaupun lebat atau hujan renyai, tak sangka kepala air masih mampu berlaku walaupun hujannya sikit-sikit gerimis-gerimis begitu ya. Jadi boleh tak Puan Siti ceritakan sikit apa yang telah berlaku pada hari tersebut? Pada hari tersebut, okey. Dia bermula masa tu hujan renyai-renyai lah. Lepas tu kejadiannya lepas asar. Kita tengok daripada atas, ranting-ranting dah keluar dah. Dia punya air tu pun laju lah. Pak Siti masa tu berada di lokasi tu seorang ke dengan siapa? Dengan keluarga ataupun? Saya 4 family. Beriadah Saya jugalah. 4 family. Ya, beriadah juga. Sebab saya sempat naik lah. Biasa ke Puan Siti biasa berkelah di sini ke? Biasa. Saya biasa. Dah biasa. Jadi memang Kali kedua saya ke Ulu Kasa tu. Lepas tu kejadian tu nak terjadilah. Dah nampak tanda-tanda je lah masa tu? Dah nampak tanda-tanda lah. Dia punya, sebab kalau cakap kalau hujan tu akan ada kepala air lah. Tapi orang kampung kat situ kata kejadian ni tak pernah berlaku. itulah dia. Kita sedang tingkat kejadian ni
kita tengah lihat video Siti sekarang ni. So Siti pun terperanjat jugalah. Pertama kali berlaku memang tak sangka langsung ia akan berlaku di betul. sini. Ya, betul. Betul. Patutlah berani bawa anak-anak semua sebab tak menyangka ya. Betul. Yang pertama saya pergi, saya duduk dekat dia punya tempat yang terperangkap tu lah. Tapi kali ni saya pergi, saya cakap duduk kat atas lah. Saya cakap. Lepas tu dia punya kenderaan yang letak di bawah tu sebenarnya tak perlu lah kan. Sebab Puan Siti? Halo. Puan Siti? Alamak, Puan Siti? terputus pula Puan Siti. Hello. Okey. Masih ada. Ya. Dia parkir tu berapa jauh sebenarnya daripada tempat sungai tu? Parking kereta, berapa jauh sebenarnya daripada sungai? Dekat je. Dekat je. Parkir sebenarnya kat atas tu tak apa. Macam tu lah, tapi senang dia orang nak mandi apa. Dia parkir kat bawah tu. Saya difahamkan suami Puan Siti pun berada di tempat kejadian. Adakah suami Puan Siti masa kejadian tu orang kata pakat tengok. Pakat tengok sebab panik. Sebab panik. Okey. Ada suara Anis dekat dalam tu. Anis cakap, naik. Itulah dia. Jadi Anis tak berasa cemas. Tak berasa cemas Anis untuk... Anis cemas lah. Anis cakap, pergi ya, abang pergi cepat tolong. Cakap, ambil tali apa semua. Abang pun duduk kat situ, tengok je. Tengok sebab panik sekarang kan. Lepas tu, cakap kat abang, turun pergi tolong. Pun abang pun menjadi hero, alhamdulillah. Abang pun dengan kawan-kawan dia turun. Selamat, lepas tu baru penduduk-penduduk Baik, kami difahamkan mangsa-mangsa terkandas kan sebelum tunggu pihak bomba. Sebab masa tu ya betul. Memang terkandas lah sebab laju sangat airnya. Jadi masa tempoh terkandas tu sebelum menerima bantuan, jadi apa mungkin boleh ceritakan apa yang kalian lakukan kan dalam proses menunggu tu? 5 jam menunggu ahli bomba untuk sampai ke kawasan. Jadi macam mana keadaan di sana masa tu? Keadaan tu tak boleh nak menggambarkan lah. Dengan lainnya tak ada. Lain tak ada. Bomba lepas maghrib lah dalam 7 lebih baru sampai. Sebab dekat atas sana tu ada tersekat juga. Tersekat juga. Air pun dekat paras pinggang lah. Tak boleh nak masuk. Maknanya laluan terputus. Laluan terputus. Jadi puan tak terasa macam alamak kita bermalam di sinilah macam mana ni keadaan? Memang ada lah. Ada berapa boleh balik apa sebab tu orang cakap air ni surut dalam 4 jam 5 jam jugalah. Lepas tu dalam pukul 10 lebih kita diiringi lah keluar daripada situ. 10 lebih. Anis, terima kasih banyak-banyak. Apa pun kita doakan yang terbaik sebab risau juga kan tempat tu masih lagi dikunjungi. Masih ada orang yang datang berkunjung ke sana. Tapi betul. Sebab saya dengar semalam kejadian, lepas tu ada juga esokkan tu pergi. Ada lagi yang pergi? Berani? Ada pergi. Saya dengar lah. Aduh, okey. Pantau-pantaulah dulu dan keadaan di sana, Puan Siti ya. Lidik kawasan berisiko sebelum kita pergi berkelah dan sebagainya. Selamat menyambut Hari Cuti anak-anak kita. Ya, Anis, jaga diri. Terima kasih. Mujur juga ada suami Puan Anis di sana untuk menolong mereka yang terkandas dalam sungai. Apa kita nampak di visual tadi, kanak-kanak yang kecil, 13 anak-anak ya. Sangat mencemaskan pada waktu tersebut. Baik, kita nak berehat seketika. Kembali nanti kita nak lebih serius bercakap berkenaan dengan gurauan melampau. Di mana batasnya? Semuanya selepas ini. Kembali kita di Malaysia hari ini dan kita berdiskusi tentang sesuatu yang serius, tak boleh ketawa ya, serius. Gurauan yang melampau, di manakah batasnya? Terutamanya bila kita membaca dan melihat cerita-cerita tentang prank ataupun gurauan yang menjadi tragedi ya, ada kecederaan ataupun kematian. Selalunya ia berlaku di kalangan kawan-kawan je. Kan kadang-kadang kita rasa macam
tak cukup lagi gurauan yang biasa-biasa ni. Dia tak nak yang biasa-biasa. Yes. Dia nak yang luar biasa. Luar biasa. Tapi luar biasa ni lah yang mengundang padahnya. Jadi kita terus bercakap berkenaan dengan gurauan melampau ini bersama dengan kita bawa peguam ya. Kita bawa peguam ke studio iaitu Muhammad Haris Muhammad Yusof. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Nas? Baik, Terima kasih kerana bersama kita. Kita nak cari jalan penyelesaian dari segi perundangan ni. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi dari segi undang-undang, di mana batasnya kalau kita bergurau ni? Kita include lah aspek keselamatan, jaga aib dan sebagainya. Secara amnya dari segi undang-undang, bukan budaya, undang-undang. Ya. Okey, pertamanya kita lihat kepada taksiran. Maksud gurauan melampau ni. Kalau kita rujuk kepada Kamus Dewan Bahasa, gurauan ni adalah salah satu ianya merupakan jenaka atau senda. Dan melampau pula ialah melebihi batas. Keterlaluan. Jadi jika dikatakan sebagai gurauan melampau, ialah sesuatu sendaan atau satu jenaka yang melebihi batasan. Batasan macam mana? Batasan perundangan. Yang mana ianya boleh mendatangkan mudarat kepada yang menjadi mangsa kepada jenaka tersebut. Ya, Jadi itu secara umum lah. Secara umum. Jadi adakah ia harus menjadi suatu kes kecederaan fizikal ataupun menyebabkan kematian barulah dikira sebagai melampau? Untuk saya itu melampau. Kan? Ya Nas, gurauan ini tidak semestinya mesti perlu mengakibatkan kecederaan fizikal. Ianya juga boleh mendatangkan satu kecederaan mental atau emosi seseorang. Hanya dengan kata-kata boleh menusuk ke dalam kalbu. Itu pun boleh mendatangkan kesan perundangan kepada mereka yang melakukan perkara tersebut. Okay. Saya suka bila cakap berkenaan dengan penderaan mental. Sebab kita tahu banyak mungkin segelintir besar yang suka memberikan tekanan emosi, tekanan mental dari segi kata-kata. Tapi kalau macam bergurau kata-kata tu, macam mana kita nak bawa kepada perundangan? Kadang macam, alah, kan? Alah gurau je, takkan itu pun tak boleh. Betul, ianya perlu dibatasi dengan garis pandu undang-undang. Antaranya, perlu dilihat sama ada kata-kata yang diungkapkan tersebut, adakah ianya bakal menjatuhkan maruah atau reputasi seseorang tersebut. Adakah ianya menghina orang tersebut. Sebagai contoh, jika seseorang ini mengatakan yang individu tersebut ialah seorang yang gemuk, seorang yang berbadan gempal, seperti lembu sebagai contoh. Ianya tu telah menjatuhkan maruahnya. Body shaming. Di situ body shaming. Yes. Di situ mahkamah memandang serius kepada isu body shaming ini. Ia bukan sahaja jenayah tetapi boleh membuat tindakan civil di mahkamah. Okey, alright. Jenayah kalau body shaming tu. Itu dia. Ini bukan gurau-gurau ala gurau je, itu pun lemah. Tak ada lemah-lemah Itu punya macam saya yang suka bergurau ni, kadang-kadang kita kena fikir dua kali juga. Kalau dulu-dulu mungkin mental lebih kental dan sebagainya, tapi sekarang dunia dah berubah. Apa kata kita saksikan bingkisan ini, laporan tentang gurauan yang melampau. Gurauan membawa definisi senda, kelakar dan jenaka. Bukan menjadi satu perkara yang asing dalam kehidupan, malah gurauan juga salah satu hiburan yang dapat menghilangkan kegelisahan. Selain itu, gurauan adalah bahan jenaka dalam pergaulan dan menjadi sebahagian daripada cara kita untuk bersosial. Setiap perkara yang dilakukan pasti ada batasnya. Kebelakangan ini, banyak kes gurauan melampau yang dilaporkan sehingga menggugat keselamatan diri, mental dan fizikal, sehingga ada yang meragut nyawa. Masalah ini berlaku apabila orang yang melakukan gurauan, meskipun sekadar usikan, tidak menyadari mereka sebenarnya telah menyakiti seseorang. Fitrah kehidupan, bergurau itu ada kalanya membahagiakan. Namun, ada adab dalam bergurau dan syarat-syarat yang perlu dijaga agar tidak berterus-terusan menyakitkan orang lain sama ada dalam keadaan sedar atau sebaliknya. Yang pertama, tidak berlebih-lebihan dalam bergurau sehingga hilang sifat sopan santun. Kedua, bergurau dengan tujuan beramah mesra atau menyenangkan hati orang lain. Ketiga, tidak mengatakan perkara yang tidak benar atau menipu.
Keempat, gurauan yang dibuat itu tidak mengandungi perkara yang boleh menakut-nakutkan orang lain. Dan terakhir, gurauan itu tidak mengandungi perkara yang menghina, mencerca atau menyakiti orang lain. Malah tidak memudaratkan keselamatan fizikal juga kesihatan mental. Tidak semua perkara boleh dijadikan bahan jenaka. Lidah lebih tajam daripada mata pedang. Berhati-hati dalam setiap gurauan supaya tidak mencetus gurauan melampau. Kadang-kadang kalau kita nak melawak kan, melawak ada setengah-setengah tu kalau nak melawak dia macam suka gunakan isu yang macam sentuh-sentuh sebab bagi dia macam lawak. Orang yang mendengar tu, orang yang lain mendengar mungkin lawak tapi orang yang dituju tu satu benda yang sangat sensitif lah. Ya, dari segi undang-undang di sini kan kita cerita tentang budaya prank yang semakin bermula ni. Kalau saya masa muda-muda dulu, kalau kita tengok rancangan kat TV, paling busuk air jatuh atas kepala dan sebagainya. Mungkin saya ni bendul-bendul sikit lah, tak tahulah. Tapi kalau bergurau dari segi nak mencederakan orang, pukul orang atau lebih-lebih menyebabkan kematian, memang jauh sekali di kepala saya. Tapi dengan budaya prank yang semakin menular ni, semakin ekstrim, semakin agresif. Jadi kita nak ibu bapa di luar sana tahu, terutama anak-anak yang berkecimpung dengan prank ni, bolehkah mendatang masalah kepada keluarga? Ya, terima kasih Nas. Berkenaan dengan prank tersebut, ialah belakangan ni dah berleluasa isu baru ni kita lihat kejadian kebakaran tersebut dengan niat hanya untuk bermain dengan rakannya, namun menjadi satu tragedi hingga menimbulkan kematian. Jadi di situ kesan dia kepada keluarga ialah pertamanya si anak tersebut ataupun kanak-kanak bawah umur ni lah, bawah 18 tahun ni, mereka akan dikenakan pertuduhan di mahkamah. Cumanya pertuduhan di mahkamahnya ini bukanlah pertuduhan sebagaimana orang dewasa, tetapi mereka akan dituduh di mahkamah kanak-kanak. Untuk di bawah juvenile, di mana di situ hukumannya antara lain akan dihantar ke sekolah Henry Geni. Ataupun apa-apa sahaja bentuk hukuman yang mana mahkamah fikirkan bersesuaian dengan kanak-kanak tersebut. Dan dalam kes yang kita lihat sebentar tadi itu berkenaan dengan sehingga mewujudkan kematian, tragedi tersebut, itu adalah akan diklasifikasikan sebagai siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan, iaitu menyebabkan satu kematian kepada mangsa tersebut, dan ini adalah satu perkara yang serius kepada kanak-kanak tersebut. Itu yang pertama. Tapi menjatuhkan kematian tapi dengan cara tidak sengaja. Betul. Betul tak? Itu adalah antara aktanya kan. Jadi bolehkah disabitkan dengan kesalahan yang lebih berat, maknanya manslaughter ataupun dengan intent ataupun dengan kemahuan untuk membunuh? Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, pihak polis atau pihak penguatkuasaan, mereka akan membuka siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan untuk melihat sama ada elemen bunuh secara sengaja itu wujud atau tidak. Sekiranya tidak ada, maka ianya akan beralih kepada Seksyen 304. Di mana pembunuhan berlaku tersebut itu tanpa niat. Itu semua adalah di bawah budi bicara pendakwaan raya kelak. Siasatan akan dilakukan oleh pihak berkuasa, pihak polis, namun penentuan di bawah pertuduhan mana yang bersesuaian akan ditentukan oleh pihak pendakwaan. Okey, sepanjang mungkin banyak kes yang dikendalikan membabitkan prank ini. Bagaimana melihat kalau peguam melihat kes-kes prank sekarang ini ke tahap mana? Di tahap mana sebenarnya? Kalau macam tadi Nas kata kalau dulu zaman kita lain kan, sekarang dah berubah. Mungkin. Betul. Ya, pada pandangan saya pertamanya trend. Kita lihat kepada trend anak-anak muda, bukan sahaja anak muda lah, orang dewasa pun saja belia pun teruja ingin melakukan trend tersebut, seperti dalam media sosial dan sebagainya. Jadi di situ menyebabkan mereka rasa tercabar. Nak buatlah. Boleh tak cuba rasa macam ni? Rasanya ini adalah satu perkara yang sesuai nak dilakukan di Malaysia. Namun mereka terlupa ataupun mereka terlepas pandang kepada adanya peruntukan undang-undang di Malaysia. Antaranya beliau melibatkan jenayah, berlakunya khianat. Pertuduhan yang melibatkan mendatangkan satu kegusaran kegemparan awam. Juga melibatkan perkara seperti ugutan ataupun meruntuhkan nilai kehormatan seseorang pun ada dalam Seksyen 509 Kanun Kesiasaan, menghina dan sebagainya. Itu belum lagi prank yang mendatangkan satu rasa ketakutan, ancaman keselamatan kepada orang yang dituju tersebut. Jadi di situ mahkamah kita akan melihat keseluruhan fakta yang berlaku. Adakah betul prank tersebut berlaku hanya semata-mata untuk prank atau adanya niat-niat lain yang boleh mendatangkan kecederaan? Dalam pengalaman Encik Haris, pernah tak nampak satu prank tu yang
berlarutan atau semakin meningkat sehingga menjadi buli? Di manakah prank dan di manakah buli? Di manakah batasnya di sana? Ya, kita hendak menilai batasan kepada perbezaan yang antara ini dah termasuk kepada buli, ini dah termasuk kepada prank. Pertamanya harus kita lihat semula kepada garis panduan umum. Adakah seseorang ini sesuai untuk kita lakukan prank ke atasnya ataupun tidak. Sebagai contoh, membuat panggilan palsu menyatakan, okey, ahli keluarganya meninggal. Astaghfirullahaladzim. Sedangkan tidak. Sedangkan benda itu tidak wujud. Dan apabila ahli keluarga yang menerima panggilan tersebut, terkejut mendengar menyebabkan dia kena stroke. Ataupun terjatuh dan sebagainya, perkara tersebut, mahkamah akan melihat sudut pandang situ, adakah niat panggilan yang dibuat tersebut akan memberi satu implikasi atau impak kepada penerima panggilan tersebut. Itu perlu difikirkan oleh mereka yang melakukan prank tersebut. Terang lagi bersulur. Saya ada satu soalan tadi. Sebab saya ada juga tengok macam kalau di TikTok dan FYP kan, kadang-kadang orang-orang yang buat perkhidmatan untuk buat surprise, birthday party, birthday dan sebagainya, membabitkan suami isteri, tiba-tiba kata, oh ini orang ketiga yang bagi dan sebagainya. Saya nak tanya soalan tu nanti. Tapi sebelum tu kita nak tengok dulu pandangan selebriti pelawak tentang gurauan melampau ini. Silakan. Berkenaan dengan gurauan kasar, tak kiralah adik-beradik ke, ahli keluarga ke, kawan-kawan ke, hingga menyebabkan dan mengancam keselamatan dan mengancam diri sendiri hingga menyebabkan kematian. Maknanya saya kurang sangat bersetuju dengan gurauan kasar. Ibaratnya macam prank lah. Di mana saya pernah mengalami benda tu, di mana saya pernah kena prank dengan kawan saya. So saya melibatkan mak, ayah, telefon. Jadi masalah besar lah maknanya tu. Benda tu tiba-tiba prank saja. Nampak tak? Dia dah menyusahkan orang lain, dia dah menyusahkan banyak pihak, ahli keluarga semua dah terlibat. So saya rasa tak payah kot gurauan-gurauan kasar tu. Ibarat ambil lah gurauan-gurauan manja. Maknanya gurauan-gurauan yang boleh mengambil memori kita. Jangan buat gurauan kasar ni hingga boleh menyebabkan kita ni jadi down, kita ni jadi dendam kepada orang kawan kita ke, adik-beradik kita ke. Tak nak. Kan? Tepuk dada, tanya selera. Bapak saya adalah takut. Itu adalah gurauan secara melampau dan berbahaya. Orang boleh panggil prank. Prank itu joke. Dapat saya, hentikanlah melampau. Benda tu hanya akan menggunakan sebelah pihak, si pembuli yang buat prank tadi. Dan yang dibuli akan mengalami trauma, akan membuatkan dia depress, akan merosakkan masa depan dia. So dia akan bersedih. So pendapat saya, hentikanlah. Tak tolong tu, tak penakut kan. Pada saya untuk masyarakat di luar, kita kena anggap bahawa bukan satu lesen untuk kita berlawak, untuk kita membuat lawak bagi mengaibkan seseorang. Kita boleh samakan orang ni dengan sifat dia, dengan binatang macam ini. Kita menyamakan dia punya sifat. Dalam agama pun tak boleh. Dan dalam agama pun dilarang. Kita memberi kaitan. Maknanya kalau kita kata macam walaupun benda tu suatu gurauan, tapi aib orang kita jangan ketengahkan. Hai semua, okey, pendapat Ain tentang gurauan melampau sampai membabitkan keselamatan, sampai membunuh semua adalah benda yang bagi Ain dah bukan bergurau namanya. So, bagi Ain, kalaulah Ain punya perception sendiri bila kita sebut pasal bergurau adalah bila kita nak kacau orang, bila kita nak berjenaka, bertegur dengan orang, nak kacau, saja nak rapatkan bonding orang, kita bergurau lah kan. Macam ice breaking pun boleh jadi kalau kita nak bergurau. Tapi bila gurau ni dah membabitkan keselamatan sampai membunuh, ini bukan bergurau. So sebab tu orang tua selalu cakap bila bergurau tu ada had dia, ada limit dia. Dan fikir dulu sebelum nak gurau. Dan Ain memang tak bersetuju kalau orang yang gurau-gurau melampau ni. Sebenarnya kalau Ain sendiri pun Ain tak boleh terima kalau orang gurau melampau tu. Dan Ain rasa ada yang kat luar sana pun tak boleh terima dengan gurau melampau ni. Jadi sebelum kita nak bergurau, kita kena fikir dulu. Mereka antara golongan yang pelawak kan, itu sumber rezeki mereka. Tapi kena fikir dulu. Betul. Fikir dulu. Golongan yang paling tertekan bila cerita pasal pelawak. Saya tertarik dengan soalan Farid. Sebab saya tengok sekarang kan kat TikTok banyak FYP. Kadang-kadang macam kita nak surprise
Dah bagilah hadiah hari jadi dan sebagainya. Tapi sebelum dapat hadiah tu, prank dulu. Ya. Prank dulu. Ini membabitkan pasangan suami isteri. Kadang-kadang kalau si isteri tu kat rumah kan, orang yang hantar tu, nak buat surprise, Kak, ni. Tapi ni daripada seseorang, orang ketiga ke. Lepas tu benda-benda yang membabitkan, boleh meretakkan hubungan rumah tangga. Itu jadikan prank. Saya nak tanya, kalau misalnya si isteri tu, kan walaupun dah menangis ni apa semua dapat, tiba-tiba cakap, tak Kak, ni prank je. Boleh tak si isteri yang dah menangis tu separuh jalan tu, kan, ambil tindakan saman ke atas yang dah separuh jalan prank sakit hati tu? Boleh mengambil. Boleh civil, ya. Okey. Nampaknya boleh. Namun ada parameter yang perlu dilihat atau dipatuhi. Antara lain, perlu melakukan pemeriksaan perubatan. Jika nyatakan emosinya telah terganggu begitu teruk, perlu ada penilaian daripada pakar perubatan. Nyatakan emosi ini telah menyebabkan dirinya murung akibat daripada prank tersebut. Perlunya ada parameter tersebut. Bukan sewenang-wenangnya, kamu dah prank saya nak ambil tindakan mahkamah. Tidak semudah itu. Jadi soalan terakhir untuk saya, gurauan yang membau padah di tempat kerja, lidah membau padah ni, kalau kita gurau, simple je, macam kata, awak ni cantik lah ini, awak boleh jadi isteri kedua saya tak? Tak, saya bukan tanya betul-betul. Kalau benda-benda macam tu, kalau dia tak ambil hati, apa salah di sana? Okey, pertama sekali kita lihat kepada rang undang-undang anti gangguan seksual yang baru saja diluluskan oleh pihak kerajaan. Dan di mana saya percaya rang undang-undang anti gangguan seksual ni memberi satu bentuk pampasan kepada mangsa gangguan seksual. Jadi macam mana kita hendak menilai suatu gurauan atau satu kata-kata itu menjerumus terjumlah kepada gangguan seksual itu, ia bergantung kepada apa yang dituturkan oleh si pelaku tersebut. Untuk hari-hari masuk ofis, masuk pejabat, memuji satu pekerja ni saja. Seorang pekerja ni saja dipuji, ni cantiklah, makan macam mana, apa semua, tidur macam mana, sampai ke tahap menyentuh hal peribadi pekerja tersebut. Itulah dah terjerumus ataupun terjumlah kepada salah satu bentuk gangguan seksual. Itu bukan gurauan Bukan gurauan. Bukan gurauan di sana. Terima kasih banyak-banyak sama-sama penerangan yang diberikan oleh Encik Haris Muhammad Yusof kita. Hari ini tak ada kes di mahkamah? Clear hari ini. Patut dia pakai bafti hari ini. Baik, kita dah berasa ketika Nas. Sekembali nanti banyak lagi informasi kita nak kongsikan bersama mereka. Aktiviti dengan anak-anak kecil, apakah dia? Semuanya selepas ini. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Ada sedikit yang kami ingin warakan berkenaan dengan sawit sebagai punca rezeki untuk meneruskan kelangsungan hidup pekebun kecil di Nas. Tepat sekali. Dalam semangat meraihkan ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-65, Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi telah menerbitkan klip video berdurasi 3 minit bertajuk Tanah Ini Milik Kita atau The Land Is Ours yang memaparkan kisah pengorbanan keluarga pekebun kecil memanfaatkan tanah mereka dengan menanam kelapa sawit. Dan sebenarnya penerbitan video ini tepat pada masanya untuk menunjukkan kepada dunia bagi membuka mata negara-negara yang mengenakan sekatan ke atas minyak sawit bahawa Malaysia mempunyai lebih 461,303 pekebun kecil dan tambahan 1.8 juta individu lagi yang kehidupan mereka bergantung sepenuhnya daripada rezeki yang dijana daripada hasil sawit. Video ini juga bertujuan untuk menutup ruang jentera propaganda barat, khususnya yang dilemparkan dakwaan bahawa sektor peladangan sawit di negara kita dilakukan dengan memusnahkan banyak kawasan hutan dalam negara. Melalui hasil karya ini, kita menyaksikan kisah 3 sekeluarga bagaimana si ayah, ibu dan anak perempuan mereka diberi kelulusan oleh pihak berkuasa tanah untuk mengusahakan tanaman kelapa sawit melalui prosedur yang betul, bukannya secara penorokan haram seperti yang kerap dimomok-momokkan melalui kempen anti sawit. Dan dalam cerita yang dipaparkan dalam video ini sebenarnya mengukuhkan justifikasi bahawa setiap pekebun di dunia ini mempunyai hak untuk bertani, mengusahakan tanaman apapun demi kelangsungan hidup. Kerana ini merupakan satu jaminan di bawah Deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB mengenai hak asasi petani dan rakyat yang bekerja di luar bandar atau United Nations Declaration on the Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas UNDROP.
Diterbitkan oleh Gerakan Global untuk memperjuangkan kebaikan minyak sawit, satu inisiatif di bawah KPPK. Klip video ini juga selaras dengan usaha kementerian dalam menegakkan deklarasi PBB dan seterusnya mempertahankan hak setiap pemilik tanah untuk bertani demi meneruskan kehidupan. Tambahan pula, sekatan ke atas minyak sawit bukan sahaja melanggar deklarasi PBB tapi juga menutup punca rezeki keluarga pekebun kecil. Jadi kalau imbas balik, Kerajaan Malaysia pada tahun 2019 telah menghadkan pengembangan kawasan penanaman kelapa sawit tidak boleh melebihi 6.5 juta hektar. Pada tahun ini, 2022, Malaysia telah membangunkan seluas 5.8 juta hektar kawasan penanaman kelapa sawit, sama ada oleh pekebun kecil ataupun syarikat peladangan besar dengan baki 700,000 hektar lagi yang belum lagi diterokai oleh penanaman sawit. Walaupun sektor peladangan sering dianggap sebagai punca utama kemusnahan hutan, perlu ditekankan bahawa pada tahun 2019, sebanyak 24% daripada keluasan tanah digunakan oleh sektor penternakan, manakala peladangan pula hanyalah sebanyak 29%. Daripada penebangan pokok untuk laluan kepada 29% keluasan ladang itu pula, perlu ditegaskan bahawa tanaman yang paling banyak menyumbang kepada pemusnahan hutan adalah kacang soya, iaitu dengan sebanyak 19% keluasan, diikuti jagung dengan 11%, manakala kelapa sawit hanya 8%, sawah padi dengan 6%, dan tebu sebanyak 5% sahaja. So, dalam kepentingan untuk industri minyak sawit kita ni, Malaysia berusaha menjalinkan hubungan dengan kerjasama dengan Kesatuan Eropah, EU dan Amerika Syarikat bagi mewujudkan situasi menang-menang ataupun win-win situation ni kan, yang akan memberi manfaat kepada industri minyak sawit secara keseluruhan, walaupun kedua-dua blok perdagangan berkenaan yang juga kuasa ekonomi dunia kekal menentang kuat perdagangan minyak sawit sejak tahun 2003 lagi. Itulah dia propaganda daripada Barat yang ingin menengahkan kacang soya dan sebagainya. Padahal mereka lah yang lebih menjarah bumi kita ini. Hanya 8% untuk kelapa sawit. Jadi apa kata kita sokong produk negara kita, sokonglah minyak sawit kita. Betul. Alhamdulillah. Baiklah, kita nak kepada sesuatu yang lebih ceria, Faria. Adakah anda sedia? Ayah, anak-anak dah tunggu ya. Mami silakan Mami. Mami merah ceria hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum kepada kita ada adik-adik tetamu kita. cilik. Yes. Tetamu cilik kita. Cuba kita kenalkan yang pakai baju Jepun kat sini. Angkat tangan sikit. Dia macam kat sekolah lah. Juzain Muhammad Syalawaddin Fitri, di mana? Saya. Bagus. Bagus. Kita ada Lana Muhammad Syawaluddin Fitri. Saya. Adik-beradik ini dua. Okey. Seterusnya Dayan Yusrizam. Saya. Tabik hormat. Dan Darwish Yusrizam. Bagus. Ni pun adik-beradik. Siapa abang, siapa adik ni? Saya abang. Awak abang eh? Abang macam muda je begitu. Okey. Mereka ke sini sebenarnya untuk memeriahkan lagi lah kami do it yourself. Selalunya ini aktiviti yang dilakukan di rumah buat sendiri kan? So art and craft. Siapa suka art and craft kat sini? Saya. Okey, kenapa Darwish suka art and craft? Sebab kita boleh buat benda yang cantik. Menggunakan imajinasi lah. Imajinasi lah. Okey. Hari ni Lana kita nak buat apa? Kita nak buat apa? Kita nak buat apa? Patung plastik. Patung plastik. So inilah apa yang kita boleh guna untuk peluk-peluk, kita tidur malam-malam, lembut. Kita ala-ala bestnya. Lepas tu memang kita akan guna motif burung hantu Okey. Pada hari ini kita akan buat burung hantu. Burung hantu. Okey. Kenapa burung hantu? Awak punya favourite ke? Tak. Oh, tak. Terpaksa. Okey. Juza. Mungkin Juza boleh tunjukkan sikit, kongsikan sikit macam mana mula-mula apa yang kita perlukan ni, barang-barang ni. Kalau misalnya rakan-rakan semua nak ikut. Kita belakang sikit. Kita belakang sikit. Baru kita boleh nampak. Okey, apakah bahan-bahan yang kita perlukan? Kita kena ada kain. Kain perca, okey. Okey, tunjuk sikit. Kain perca dia macam mana? Okey, Lanas, bye. Kena pergi mana? Okey. Tak cukup kecil. Okey, di sini ada 2 kain perca. Kena potong bentuk dia macam ni. Okey, alright. Lepas tu kita nak ada apa lagi? Apa Dayan? lagi kita perlukan? Kita ada kain tadi 2. Okey, lepas tu? Ni letak. So tulis ikut ni. Lukis lah. Oh, tekapkan. Okey, so tak payah freehand lah. Gunting. So boleh buatlah, kita buatlah terus. Okay. Kalau yang berumur sikit buat ni dia lama sikit tak, kan? masalahnya mereka dah pakar tau. Kita tak pernah buat benda lah ni. Masalahnya. Okey, tapi bila dah trace tu, dah tekap, dah potong, jadilah dia macam ni. Okay. Dan kita perlukan 2 lah, ya?
Okey, marilah kita buat bersama-sama. Alright. So bila kita dah buat 2 tu, apa langkah seterusnya? Kita kena buat mata dia. Mata dia. Juzin macam mana? Apa cerita? Potong ada brown ni kemudian tertekap juga. Oh, ada ketekap dia juga ya. Okey. So ini kit yang datang. So dia ada mata. Apa lagi ada dalam ni? Okey, dia ada hidung. Okey. alis mata. Jom kita buat. Siapa ada barang boleh buat. Okey. Okey, Dayan. Okey tak ni Dayan? Okey. Alright. Saya tengok. Okey. Berapa lama kita nak siapkan ni? Dalam 10 minit juga. 10 minit? 10 minit je. Untuk expert macam awak bolehlah 10 minit. Macam kakak Fariha yang terkial-kial ni. Macam mana? Saya sebut kakak, boleh lah tu. Kan? Terus tersenyum-senyum dia kejap-kejap. Okey, so dia kena, mata putih kena ada kat sini. Lepas tu kita lekatkan mata hitam dia pula kat sini ya. Dia memang kena buru hantu juga. Selain buru hantu, apa lagi boleh kita buat? Kita boleh buat macam patah-patah lain lah. Macam dalam kedai kita selalu nampak kan. Kita boleh buat macam tu juga. Kedai mana tu? Kedai mana tu? Itulah dia. Macam kalau kita nampak superhero ke. Kan? Apa lagi yang boleh buat selain berburu hantu? Kita boleh buat baju. Buat baju? Comel. Oh, katakan kita buat plushie. Kalau kita suka Malaysia boleh kan, kita guna kain kuning. Tak boleh. Kan, kita jadikan dia harimau Melaya. Boleh juga kan? Boleh. Semuanya menggunakan daya imajinasi anda. So, Fariha ni memang ada bakat untuk... Tak, tadi saya dah lukiskan untuk Dayan. Lepas tu... Oh, ya ke? Dayan macam tak boleh manja. Manja. Okey, kat sini Juzin boleh mula glue. Ni kita akan glue. Okey. Mari kita tunjuk sikit. Okey, kita lekatkan gam. Kita letak gam. Okey, sementara Pakcik Nas tu buat. Tengah seronok ni. Kita nak berehat seketika. Nanti kita datang sini balik. Kita datang sini balik. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Harap-harap dah siap. Alhamdulillah. Jangan ke mana-mana. Okey. Kita kembali dengan sesi kraft tangan kita di Malaysia hari ini. Fariha berjaya memotong kain percanya. Okey tak? Nampak macam burung hantu tak? Ya. Sementara tak, masalahnya tu yang tu. Nak teruna. Inilah dia. Apa tu yang terakhirnya kita letakkan kapas ke dalam plush toy kita. Lepas tu kita kena jahit. Yang saya kagum ni, saya tengok adik Darwish kita 12 tahun. Kemas pula tu jahitan dia. Tu jahitan apa tu? Namanya? Nama dia... Alamak. Jahit apa tu? Jahitan apa tu? Jahitan. Dipanggil... Boleh ingat? Tak, saya tahu dia tahu. Dia tengah macam ingat lupa tu. Tak apa, jangan layan kakak ni. Dia baru saja belajar. Jadi, mana belajar jahitan ni? Daripada mak. Mak sendiri sejuk hati mak bila tengok. So maknanya semua pandai ni. Juza semua pandai menjahit lah ni. Pandai? Okey, tunjuk sikit. Tunjuk sikit. Fariha boleh menjahit, Fariha? Saya boleh menjahit hati yang koyak. Tu dia. Ayat dia memang power, patut jadi pengacara nombor 1. Jadi nampaknya adik Lana sikit lagi dah nak habis tu. Dia macam-macam saiz yang ada saya nampak. Okey, selalunya ini untuk apa selain daripada perhiasan? Siapa nak kapas lagi? Cukup. Saya tak tahu. Ni fiber ke kapas ni? Fiber. Okey. Cik ni kapas ni saya. Dayan juga pandai, dia tahu ini bukan organik. Tu pasal. Okey, lepas tu buat apa? Gam yang tu. Gam. Okey. So yang ini boleh buat kat rumah dalam kata 10 minit boleh siap 10 minit je boleh siap. Alhamdulillah. Okey, sementara adik-adik kita habiskan kraft tangan mereka di sini, owl plushie yang boleh dihasilkan di rumah. Jangan lupa, esok di MHI kita nak paparkan satu topik yang pastinya Fariha akan suka. Tersenyum-senyum. Kau pergi mana ni? Sini dalam pakai merah. Tentang bomba, bukan sebarang bomba. Bomba Abang Sado kita yang telah popular sewaktu Hari Kebangsaan 2022. Bukan itu saja, ada satu lagi topik yang mungkin anda rasa menarik. Juga nostalgia sini bersama dengan kumpulan
Bloodshed. Yes. Ingat tak kumpulannya? Yelah, sebab I lahir tahun 1990. Betul. Oh, cik. Okey, awak Google lah sekarang tu. Sementara itu, ya harap anda semua ceria dengan pengisian kita pada pagi ini, terutama je dengan adik-adik kita di sini. Sejuk hati uncle tau tengok anak-anak. Jadi sekolah buat ni lah kan? Buat ni, boleh bertempahan ke? Boleh. Oi, biar ke? Berapa? Satu ni awak jual berapa? Ya. Rasanya kita boleh jual dalam 5 ke 6 ringgit kot. Oh. Apa? 5 hingga 7 ringgit dia kata. Oh, 5 hingga 7 ringgit. Okey. Itu dia semangat usahawan adik-adik kita di sini. Okey, lambai semua. Bye-bye. Okey, bye-bye semua. Assalamualaikum. Mau jadi usahawan dia.